Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan demo board ni. Kita akan measure beberapa tempat yang kita telah tandakan dalam kita punya schematic. Okey. Ada lebih kurang dalam 11 tempat, tapi kita akan ambil tempat-tempat yang penting lah. Kita akan ambil beberapa tempat yang penting. So pertama sekali ialah TP1. TP1 adalah masukkan AC ya. Masukkan AC kat sini ya. So saya akan on. Saya set meter saya kepada AC. Okey, saya akan onkan supply. Okey, bismillah. So kita akan measure, masukkan AC ya. TP1. Okey, 265 volt AC. Okey. Kemudian kita akan measure TP2, iaitu pada masukkan bridge rectifier. Okey, masukkan bridge rectifier. Okey, di sini ya bridge rectifier. So ini adalah, di sini adalah positif, di sini adalah negatif. So masukkan dia in between, iaitu di sinilah point ni, D1 dan D2 ni, masukkan daripada supply lah. Okey. Oh, sorry, masukkan di sini. Masukkan di sini ya. Di sini adalah sini adalah negatif, ground. Okey, cathode dengan cathode positif, sini line positif. Di sini masukkan. Okey, sini ada coil, di sini masukkan untuk TP2. Maksud dia masukkan AC dia. So kita akan measure kat sini lah. So dekat sini. So ada 262. Okey. Masih sama. Masih ada kesinambungan daripada input tadi 262 tu sambung ke, maksud dia telah masuk ke bridge rectifier lah. Maksud dia okey lah, line tidak ada putus. Dia akan melalui induktor dan sebagainya. So laluan tu okey lah, maksud dia tidak putus lah. Maksud dia telah masuk ke bridge rectifier daripada supply tadi. Okey. Okey, maksud dia laluan tu daripada supply masukkan TP1, fuse okey, sebab tu dia telah masukkan bridge tadi. Okey, di TP2 masukkan bridge. So sampai sini still okey power supply kita. So TP3 adalah positif, keluaran daripada bridge rectifier positif, dan juga ground sini ya. Main ground. Okey, ground ada dua, satu di sini pun ground juga. Ground di secondary, tapi ini ground yang di bridge rectifier, ground, main ground dia panggil ya, ground utama. Okey, so kita akan check sekarang ni selepas bridge rectifier, selepas bridge voltan tu telah berkutub positif dan negatif. Sebelum ni tidak ada kutub positif dan negatif, tetapi selepas bridge telah berkutub positif dan negatif. Kalau bridge ni telah tukar daripada AC ke DC. So DC ada kutub positif negatif. So kita perlu tukar multimeter ke DC, dan juga kita perlu berhati-hati kepada positif dan negatif. Sini positif, sini negatif. So kita akan tengok di keluaran kapasitor Okey, jap saya kena kalih kapasitor ni. Saya kena kalih board ni. So sekarang ni apa yang kita kena measure ialah, okey, ini pandangan daripada atas. Sekarang ni pandangan bawah, dia terkalih pada ni image, dia akan terkalih pada image ni lah. Okey,
Sekarang ni saya kena measure ialah pada kapasitor ni. Sini positif, sini negatif. Okey. Dan saya kena tukar kepada DC, okey. DC ya. Okey, tadi kita tengok AC tadi lebih kurang dalam 262. So kita boleh agak berapa tadi AC dalam 262, kita boleh agak berapa nilai DC pada kapasitor tu dengan cara pengiraan. Okey, pengiraan dia telah saya bagi dalam slide tu. Okey. Maksud dia AC tadi masuk adalah 262 volt AC. Kita darabkan dengan 1.414. So lebih kurang 370 di sekitar ni lah, lebih kurang 370 berada di kapasitor tu. Okey, berada di mana? Berada di kapasitor ni lebih kurang. Ini cara nak check Ini kita nak check berada di kapasitor ni, positif dan negatif. Kita cuba tengok 270 lebih kurang So kita akan tengok sekejap. So ini negatif, ini positif. So kita akan tengok DC Okey, 260 lebih kurang 260 lah, dekat-dekat 263, dekat-dekat 270 lah. So apabila kita dapat lebih kurang pengiraan kita tu, kita tahu yang min kapasitor yang besar tadi tu okey. Kalau dapat sangat jauh, katakan dapat dalam 200 lebih, so min kapasitor tu rosak lah. Kita boleh jangka lah, ataupun kita kena check min kapasitor tu balik, kita kena tukar dan sebagainya. Ini okey lah kalau kita dapat 370 volt DC, sekarang 360 lebih, so okey lah. Okey. So ini adalah test point kita yang ketiga. Okey. So seterusnya kita akan tengok test point kita yang keempat, itulah DC So saya kena kalih lagi board ni. Okey, saya kena kalih lagi board ni. Kejap, saya kalih dulu board. Okey, di mana test point keempat adalah, okey, di sini adalah transformer utama. Transformer utama. Okey. Kemudian di sini adalah dipanggil sebagai auxiliary winding. Auxiliary winding ni guna dia untuk supply ke IC PWM. IC PWM Viper 12A ni supply dia oleh auxiliary winding. Okey. Jadi kita kena uji dekat kawasan keluaran ni ada diode, ada kapasitor. So mana-mana lah kawasan ni selepas diode boleh. Dan dia punya volt negatif ataupun ground dia masih kita kena ambil ground, min ground ataupun daripada bridge ni. Masih lagi min ground. So kita boleh refer dekat ground dekat bridge, boleh bridge rectifier punya ground dekat sini. Okey, kita boleh ambil di sini bridge, di sini dua diode ni. Ni adalah ground. Saya ada tanda tu ground. Kita boleh measure sini. Okey. Ataupun boleh juga kita ambil yang selari dengan dia ni, yang sama ni, negatif sini. Negatif, min negatif ni atau min ground ni, dia masuk juga ke kapasitor ni. Boleh juga kita letak kat kapasitor ni. Kemudian satu lagi dekat positif dekat diode D6. Diode D6. Positif dekat diode D6. Okey. Untuk measure berapa volt kawasan ni. So kawasan ni kita DC dia kita kurangkan sikit, boleh jadi dia tak banyak, atau kita boleh kekal juga, tak kisah. So saya letak satu dekat bawah kapasitor tu, dan satu dekat kathode D6. So kita tengok ada 10 volt, 12 volt. Okey. So ini yang akan bagi supply voltan kepada Viper 12A untuk beroperasi. Okey. Itu adalah test point kita yang keempat.
Okey, test point kita yang kelima. Ini agak mencabar sikit. Ini test point yang kita akan tengok gelombang high PWM. Okey. So kita akan kemudiankan sikit yang tu, kita check DC dulu. Kita check DC dulu, kemudian last kali barulah kita akan check gunakan scope lah. Dan guna differential probe. Okey. So kita pergi kepada test point lain dulu. Test point 7, 8, 9, 10 ni adalah keluaran kat sini lah. Keluaran kat sini ya. Kita boleh tengok test point 7, 8, 9, 10 ni keluaran di sini. Kita boleh test lah. Dengan ground yang berbeza. Sini ground lain. Sekarang ni secondary. Di secondary ground dah lain. Kita tak boleh pakai lagi yang ground di main ground. Kita kena pakai ground yang sebelah sini. Kalau kita pakai main ground lagi, bacaan kita tak sama. So kita akan bacaan yang tak betul. Okey. Jadi ground di sini, ground yang lain. Kita bezakan ground. Kita dah bezakan ground. Sini ground dia di kawasan sinilah. Ni secondary. Ini primary. Ini dipanggil hot. Pasal AC datang. Sini high voltage. Sini dah ditukar jadi kawasan ni adalah DC. Okey. Tetapi keluaran dalam PWM ni still induced. PWM still induced. Kemudian di sini ditukar pada DC lah. Okey, sekarang ni kita check keluaran dulu. Kita pergi kepada test point 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, di sini ada ground ya. Di sini adalah ground. So ground dekat sini pada ground. Ini nombor 3 ni adalah ground. Nombor 3 sini adalah ground. Boleh tengok yang apa ni, kalau tak nampak sini, tengok apa yang saya dah refer tu, saya dah bagi ni. Boleh tengok sini nombor 3 ground. Sini pun ground lagi, ada 2 ground. Sinilah line ground, ni adalah line ground. Kita boleh pakai untuk check. Test point 7, 8, 9 dan 10. Okey. So kita pasal dia 12 volt, saya pilih 60 lah. Okey, so saya akan pakai ground kat sini. Ambil ground yang nombor 3. So saya akan check 3.3 volt. Okey, 3.3 volt. TP10. Saya check TP7 5 volt. Okey. Saya check TP9 12 volt. Okey, tapi sini dapat lebih kurang 10 volt lah. 10 volt saja dapat. Pasal apa 10 volt? Pasal saya pakai series lamp. Okey, dia ada sikit kesan, dia drop sikit lah series lamp tu. Dia drop sikit, tapi untuk keselamatan memang kita kena pakai series lamp lah. Okey. Okey, 10 volt. So kita dah test semua DC output. Okey. Okey, test terusnya adalah kita pergi ke optocoupler. Okey, optocoupler ni penting sangat penting. Optocoupler ni dia menentukan perjalanan PWM. Dia akan bagi feedback. Feedback dari perjalanan litar secondary, dia feedback balik ke primary. Maksud dia perjalanan litar, sama ada litar secondary ni baik atau tidak, optocoupler ni yang akan feedback. Okey, optocoupler ni feedback. Kalau litar ni baik, biasanya dekat pin 1 dan 2 di sini pin 1 dan 2 ni. Okey. Di sini kita boleh tengok kat sini optocoupler di sini. Ini ada pin 1 dan 2 dia. Ni pin 1, ini pin 2. Di sini ada LED dalam, ada LED. Anode, cathode. Kalau tengok dekat sini saya ada tulis juga. Tapi terkalih ni anode, cathode. Okey, kita boleh check anode dan cathode ni positif. Multimeter probe positif letak kat pin 1. Probe negatif letak kat pin 2. Kita akan dapat 1 volt, lebih kurang 1 volt. So that's mean LED ni menyala lah dalam. Dia dapat 1 volt, dia menyala dalam. Kemudian dia akan feedback kepada foto transistor yang ada dalam ni. Bagi tahu litar ni, yang litar ni okey. Kalau apa-apa berlaku pada litar ni, ada problem short dan sebagainya, ada kerosakan komponen dan sebagainya, LED ni tak akan menyala. LED ni tak akan menyala pasal voltan akan ada problem kawasan ni, LED ni tak menyala. So litar
IC akan faham yang ada problem di secondary, dia akan stop operation. Dia akan stop operation supaya tidak bertambah rosak. Jadi itu kelebihan atau keselamatan yang ada pada satu switching mode power supply. Dia ada security keselamatan macam tu. Jadi feedback adalah daripada autocoupler ni. So kita tengok dekat anode cathode ni, pin 1 2 ni ada tak lebih kurang 1 volt. Okey. Cuba tengok sekejap. Ini rotan ronda saya pergi kepada 6 saja. Saya letak ini pin 1 dan ini pin 2. Okey, ada 0.9, jadi 1 volt lah, lebih kurang 1 volt. Tu 1 volt lah, lebih kurang 1 volt. That mean litar bahagian ni okey. So dia bagi feedback kepada IC wiper 12A ni yang secondary berfungsi dengan baik. Okey. So kita dah habis semua test point untuk DC. Sekarang tinggal test point untuk high voltage. Okey, high voltage. Tapi sebelum tu ya, betul lah, kita dah habis ni. Kita akan pergi check untuk high voltage. So saya kena set up. Okey, sekejap. Okey, untuk high voltage kita nak tengok high voltage sekejap. Di sini ya, high voltage sorry, maksudnya drain. Drain ini adalah high voltage. Okey, high voltage kat drain ni. Sini adalah PWM. PWM dikeluarkan di sini. Okey, signal PWM dikeluarkan di sini. Sini IC ni akan keluarkan signal PWM. Okey, dia akan keluarkan signal PWM. Dan dalam keadaan voltan yang 300 volt lebih, kita check dekat 370 tadi, 363 volt. So sini sangat-sangat high voltage dan bahaya. Okey. Dan jangan kita check dengan scope, pakai oscilloscope macam tu. Kita tak boleh pakai oscilloscope. So apa yang kita kena ada ialah differential probe. Tu pun letak dekat kali 500. Kalau boleh nampak sini, kali 500. Jangan pakai scope. Saya pernah check pakai scope, ada letupan kat scope tu. Walaupun scope tu tak padam, tapi berlaku letupan. Jadi tak sepatutnya. Okey, jadi saya akan check high voltage ni. Kita akan tengok macam mana gelombang PWM tu. Okey, ini adalah test point 5 Okay, saya set up dulu. Okey, saya telah sambung saya punya differential probe. Di mana saya sambung. Apabila kita nak measure balik kepada belah hot ataupun belah primary. Okey, tadi kita measure output semua di secondary. Ground dia di secondary lah. Tapi sekarang kita patah balik test point 5 ni di primary. So kita ambil balik yang mean ground tadi, yang daripada bridge rectifier. Okey, kita ambil balik mean ground daripada bridge rectifier. So saya dah connect bawah kapasitor ni lah. C7, kapasitor C7 ni. Saya ambil pada sini memang bersambung dengan dia bersambung dengan main ground lah. Dia memang bersambung dengan main ground lah. Kapasitor C7 ni, dia punya negatif dia bersambung dengan main ground cathode. Negatif. Negatif bridge rectifier. So saya dah sambung. So kita akan measure macam mana bentuk PWM. Di mana ni di cathode ni. Test point 5 ni kita ambil drain. Ada di IC pin 5678 ni, mana-mana lah line ni. Kita kena ambil situ Di sini kat sini di IC ni di pin 5678 ni, mana-mana line ni kita boleh measure So saya akan pakai positif, saya akan letak dekat kaki ni, kita akan measure So saya on, bismillah. Okey. Berhati-hati yang ni sangat bahaya. So kita try auto set, tengok. Kejap, saya nak kena ni. Kaki dia kecil, pendek sangat.
Okey. Auto set. Kejap. Okey, kita akan tengok gelombang dia. Okey, ni PWM gelombang PWM ah. Okey. Frekuensi dia dalam 58-60 Hz lebih kurang tu ah. Kena tengok Viper punya datasheet, tengok frekuensi dia lebih kurang ni lah frekuensi dia. So inilah PWM nya signal. Yang mana kita akan induce dia akan induce bagi aruhan untuk sehingga voltan keluar pada secondary ya. Inilah gelombang dia. Okey. Ini dikeluarkan oleh Viper 12A. Okey. Kemudian satu lagi kita nak tengok test point satu lagi yang kita tinggal juga untuk pakai scope adalah test point TP6. Okey. Dan dia adalah di secondary. Bila secondary saya kena ubah ground. Ground di secondary lah. Bukan ground main ground lagi. Ni secondary kita kena ubah. Pasal ini adalah keluaran hasil daripada induce daripada primary tadi, dia induce, dia keluar di sini dalam bentuk tetap PWM juga. Dan diode ni lah yang akan tukar balik pada DC. Okey. So saya akan ubah balik ke secondary. Okey, saya ambil ground dekat mana? Saya kepit saya punya differential probe ni, negatif. Saya ambil ground di sini dekat kaki pelintang ni. Okey, ground ni semua ground So ground, line ground, so saya ambil ground di sini. Dan saya akan measure di TP6 ni di anode diode 10. Anode diode 10 Okey, saya akan measure. Tengok gelombang dia. Diode D10. Sekejap. So kita akan auto set. Kena. Saya ingat lebih baik saya tukar probe yang dia boleh cengkam. Sekejap, saya tukar probe dulu. Okey, saya dah tukar probe. Okey, jadi saya lupa on So kita akan on balik. Bismillah. Kita akan tengok gelombang PWM di tadi kita primary, sekarang secondary atau cold. Sebelum diode. So dia punya gelombang dia macam ni gelombang dia macam ni. Okey. Dan frekuensi dia sangat tinggi dalam 400 lebih kilohertz. Okey. Okey. Inilah gelombang-gelombang yang wujud dalam PWM. Gelombang-gelombang yang wujud dalam PWM. Okey. Inilah demo kita. Jadi kita kena faham perjalanan litar ni. Mana-mana satu bahagian tidak ada voltan atau tidak ada gelombang, menyebabkan litar switching mode power supply itu gagal untuk beroperasi. Okey. Saya ingat itu saja kita demo kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.